Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini dan muktamad berkait dengan serang OKU, polis pengiring TMJ didenda Rp1.000. Baru-baru ini kes ini sangat hangat dalam pasaran apabila semua orang mahu supaya polis yang dikatakan telah menyerang OKU itu harus didakwa. Lama kita tak dengar kata mereka. Lama seakan-akan disenyapkan dan senyap. Tapi rupa-rupanya dalam siasatan. Dan akhirnya hari ini, polis pengiring TMJ itu telah didenda sebanyak Rp1.000. Bagaimana beliau dikenakan Rp1.000? Ini ceritanya. Seorang anggota polis yang juga pengiring pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim hari ini, mengaku bersalah atas dakwaan menyerang pemandu e-hailing orang kurang upaya, Ong Ing Kiong. Susulan itu, Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur mendeda Muhammad Taufik Ismail Rp1.000 kerana menyebabkan kecederaan terhadap Ong Ing Kiong, 47 tahun, seorang pemandu pekak sekitar jam 11.40 pagi di hadapan lobi Hotel St. Regis di Kuala Lumpur pada 28 Mei lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga setahun, denda tidak lebih Rp2.000 atau kedua-duanya sekali. Semasa prosiding mahkamah terbuka hari ini, Taufik memohon maaf melalui peguamnya Ashok. Pengakuan bersalah tertuduh menunjukkan dia menyesal dan insaf dengan perbuatannya itu. Dia juga ingin memohon maaf kepada mangsa dan keluarganya. Tertuduh sejak awal lagi telah memberikan kerjasama kepada penyiasat dan juga pihak pendakwaan. Dia hadir ke mahkamah hari ini secara sukarela bagi menghadapi pertuduhan, kata peguam itu. Dalam rayuannya untuk hukuman yang lebih ringan, Ashok memberitahu Magistrate Farah Nabiha Muhammad Dan bahawa rekod Taufik selama 9 tahun berkhidmat dengan polis adalah bersih dan hari ini adalah kesalahan pertama Lance Corporal itu. Di sebalik itu, Ashok berkata tertuduh masih bersedia mengaku bersalah walaupun pengakuan sedemikian mungkin akan menjejaskan kerjanya sebagai unit tindakan khas UTK di Bukit Aman. Tambah peguam itu, Taufik merupakan anak sulung yang menanggung bapanya yang berusia 73 tahun dan sedang menderita akibat stroke dan tidak dapat berjalan, serta ibunya yang berusia 60 tahun yang menghidap penyakit darah tinggi. Bagaimanapun, timbalan pendakwa raya Razali C. Ani memohon hukuman pencegahan kerana kes itu adalah isu kepentingan awam dengan liputan meluas media. Pendakwa raya menegaskan bahawa kes itu telah menimbulkan kebimbangan orang ramai terhadap kelakuan polis. Kami memohon hukuman penjara supaya bukan saja menjadi pengajaran kepada tertuduh tetapi juga kepada masyarakat umum, katanya. Pengadu adalah seorang OKU, orang kurang upaya, tertuduh sebagai anggota polis tidak sepatutnya mencederakan mangsa, kata DPP. Nabiha kemudian menjatuhkan denda Rp1.000 ke atas Taufik dan memerintahkannya menjalani hukuman penjara 20 hari jika gagal membayar denda. Difahamkan Taufik sedang dalam proses membayar denda berkenan hari ini. Saudara, apa komen anda untuk isu kali ini? Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan untuk kes hasutan melibatkan Muhyiddin Yassin. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini, yaitu kes hasutan yang membabitkan Muhyiddin Yassin. Menurut keputusan yang dibacakan sebentar tadi, Muhyiddin akan menghadap semula kes hasutan ini dalam sebutan pada 15 Januari tahun 2025. Mahkamah Session Gua Musang telah menetapkan 15 Januari 2025 sebagai tarikh sebutan semula kes hasutan mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hakim
Nik Muhammad Tarmizi menetapkan tarikh tersebut selepas mendengar permohonan peguam bela agar kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Kota Bahru. Peguam Muhyiddin Amir Hamzah berkata, permohonan pemindahan kes dibuat kerana ia melibatkan undang-undang termasuk isu pelantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong. Kes ini kami akan bahagikan beberapa isu undang-undang penting sama ada Seksyen 3 dan Seksyen 4 dalam Kurun 1 Akta Hasutan. Sama ada ia mematuhi Perlembagaan Persekutuan khususnya Pasal 10. Itu antara satu isu undang-undang yang kita akan bangkitkan, kata Peguam Muhyiddin. Mungkin ada keperluan mahkamah untuk membuat deklarasi bahawa peruntukan terbabit tidak sah dan kuasa untuk membuat deklarasi mana-mana undang-undang sama ada tidak sah atau tidak mematuhi perlembagaan hanya terletak di Mahkamah Tinggi, katanya lagi. Mahkamah Session tidak ada bidang kuasa berkenan. Jadi memandangkan akan timbul isu-isu sedemikian, maka sebab itu kami rasa perlu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi, katanya ketika ditemui selepas prosiding sebutan semula kes terbabit, lapor Berita Harian. Kami harap permohonan ini dapat ditetapkan pada bulan ini atau awal Disember depan, katanya. Muhyiddin, berdepan tuduhan hasutan ekoran tindakan beliau mempersoal keputusan agung dalam melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau berbuat demikian ketika berkempen di pilihan raya kecil Nenggiri di Felda Perasu pada 14 Ogos lalu. Saudara-saudara sekalian, itu ialah kes yang membabitkan hasutan terhadap Muhyiddin. Sebutan semula pada 15 Januari 2025. Sekian dulu untuk kali ini. Tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan Muhyiddin kali ini pendedahan paling luar biasa berani. Muhyiddin kata Peja pernah tawar lepaskan jawatan bersatu. Why, kenapa tiba-tiba Muhyiddin cakap seperti ini? Timbalan Presiden Bersatu yang bakal bersara, Ahmad Faizal Azumu pernah menawarkan untuk melepaskan jawatan parti apabila dicadangkan memberi laluan kepada Hamzah Zainuddin pada pemilihan parti akan datang. Menurut pengasas dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, bekas Menteri Besar Perak itu pada awalnya tidak memahami perancangannya untuk parti. Bekas Perdana Menteri itu berkata dia memilih Hamzah sebagai timbalan Presiden Bersatu yang seterusnya kerana kedudukan ahli parlimen larut itu sebagai ketua pembangkang dan pengalamannya sebagai setiausaha agung parti. Makna pengalaman Hamzah cocok dengan sesuai kalau diberi tugas ambil tempat Datuk Peja yang sekarang ini menjadi timbalan. Bukan kita nak buat apa. Peja pun tak faham. Dah bincang dia kata tak apa saya bersedia berundur dan sebagainya. Tapi saya kata tak payah berundurlah. Berundur setapak je. Kalau boleh mengisi satu daripada kekosongan jawatan naib presiden. Kata Muhyiddin pada satu temu bual bersama Sinar Harian yang disiarkan di Facebook petang tadi. Pada bulan Julai, Muhyiddin menggunakan formula untuk memastikan kesatuan menjelang pemilihan bersatu, yang mana kepimpinan tertinggi parti bersetuju dengan senarai 5 teratas yang akan datang. Menurut cadangannya, Hamzah Zainuddin akan naik ke jawatan timbalan presiden, manakala Faizal Azum bersetuju untuk mengalah. Faizal akan menawarkan dirinya untuk mengisi salah satu daripada 3 jawatan naib presiden seperti yang kosong, presiden parti yang kosong selepas penyandang Muhammad Rafiq Naizuddin keluar dari Bersatu pada tahun 2022. 2 penyandang naib presiden lain, Muhammad Razijidin dan Ronald Kiandi juga akan mempertahankan jawatan mereka dalam pemilihan parti yang akan datang. Namun, formula Muhyiddin tidak sepenuhnya mengikut perancangan.
Walaupun ahli Bersatu yang lain tidak bertanding, jawatan dua tertinggi Bali membolehkan dia dan Hamzah menang tanpa bertanding. Namun 6 calon bertanding bagi jawatan naib presiden. Mengenai perkara ini, Muhyiddin di Petik Sinar Harian berkata, ia sebahagian proses demokrasi dan parti tidak akan menghalang ahli yang layak daripada menggunakan hak mereka. Lepas saya ada buat keputusan, ada orang kata dia layak bertanding. Kita tak sekat, cuma tidak selari keputusan MPT. Itu terserah kepada perwakilan buat keputusan, katanya. Masih ada pemilihan. Kalau tidak ada pemilihan langsung, itu dikatakan tiada demokrasi. Itu satu perkara saya fikirkan wajar kekalkan keharmonian, perpaduan dalam parti. Itu penting, itu tidak boleh kita abaikan, kata Muhyiddin. Mengenai kabar angin Bersatu berpecah kepada beberapa kem, Muhyiddin tidak menafikan kewujudan beberapa kumpulan dalam Bersatu, tetapi menekankan ia tidak seteruk digambarkan seteru politiknya. Menurut Presiden Bersatu, menjadi perkara biasa bagi mana-mana parti politik untuk mempunyai kem-kem berbeza. Kalau tak ada, agak orang kata tidak realistik. Tapi pasal ini cita-cita manusiawilah. Ya, mereka lebih selesa dengan pihak ini, mereka lebih kenal pihak itu. Mereka tidak biasa dengan sana tu biasa. Tapi bagi saya yang penting bukan tim. Tim itu penting, adakah semangat kesatuan dan perpaduan itu masih wujud. Bagi saya sehingga hari ini masih ada, kata Muhyiddin lagi. Dan saya sebagai dikatakan abah ke atas pengasas pada parti ini, tidak melihat ada perbalahan yang ada atau perpecahan, kata Muhyiddin. Tapi media kat luar dengan ramalan orang ini siapa nak lawan orang ini tak ada kan. Jadi itu bagi saya satu daripada orang kata cubaan mungkin pihak-pihak musuh parti yang suka nak melihat Bersatu ini berbalah dan berpecah, katanya. Sementara itu menjawab soalan lain, Muhyiddin menafikan dakwaan Bersatu parti politik yang lemah. Menurut ahli Parlimen Pagoh itu, Bersatu parti yang sangat muda berbanding parti lain tetapi sudah memiliki jumlah kerusi yang signifikan di Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Saudara-saudara sekalian, ada netizen yang menyebut tentang kerusi itu, mereka kata, kamu dapat itu waktu pilihan raya di bawah Pakatan Harapan. Lihat nanti, kalau sudah pilihan raya akan datang, apa akan jadi dengan kerusi kamu? Dan kalau PAS tidak membantu, apa jadi dengan parti Bersatu, kata netizen. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.